السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'na bi 'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatih. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada perawi yang ketiga yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu di dalam muqaddimahnya. Pertama ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang kedua ialah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini ketiga kita sambung perawi yang meriwayatkan hadis fadilat, mengajarkan 40 hadis kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Jadi dua sahabat yang kita dah bincangkan sebelum ni, iaitu Sayyidina Ali dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, itu dua sahabat yang berasal daripada Muhajirin. Adapun Muaz bin Jabal, maksudnya perawi ketiga yang dinyatakan oleh Imam Nawawi ni, dia berasal daripada Al-Ansar dan secara khususnya daripada Al-Khazraj, iaitu Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Dari sudut lafaz Muaz, kita boleh terjemahkannya dengan makna yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud lafaz Muaz daripada sudut bahasa bermakna seseorang yang dipelihara, seseorang yang dilindungi, seseorang yang dielakkan daripada sesuatu yang tidak disukai. Jadi lafaz Muaz itu sendiri daripada sudut namanya ialah doa agar anak tersebut, anak yang dinamakan dengan nama Muaz, dipelihara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perkara-perkara yang tidak disukai. Jadi sebenarnya nama tersebut ialah nama yang amat baik. Jadi secara umumnya perbezaan antara Muhajirin dan Al-Ansar, maknanya sebahagian Muhajirin ataupun Al-Muhajirin, maksudnya Arab yang berada di Mekah, mereka ialah Arab yang turun daripada Sayyidina Adnan. Maksudnya Arab secara keseluruhannya dibahagikan kepada dua datuk yang utama. Pertama sekali ialah Adnan dan kedua ialah Qahtan. Adapun yang berada di Madinah, yang daripada kabilah Aus, Khazraj, mereka kedua yang membantu Nabi Muhammad SAW, mereka daripada Salasilah Qahtan. Dan kedua-dua tadi tu, Adnan dan Qahtan tadi ialah zuriat daripada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi kita bincang tentang keislaman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka dinyatakan bahawa Sayyidina Muaz, dia memeluk agama Islam pada ketika berumur 18 tahun. Pada tahun ke-12 daripada dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pada tahun ke-12 daripada tahun kebangkitan, maksudnya 12 tahun setelah Nabi dilantik menjadi Rasul. Maknanya pada ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 52. Maka pada ketika itu Muaz bin Jabal yang berumur 18 tahun memeluk agama Islam. Jadi kita maklum dia tadi di awal Islamnya Al-Ansar, mereka datang menunaikan haji, dan kemudian Nabi SAW menyeru kabilah-kabilah
yang datang di musim haji tersebut. Daripada banyak-banyak kabilah yang datang menunaikan haji pada tahun tersebut, yang menyahut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah golongan daripada Madinah. Jadi mereka menyeru ataupun mereka tadi menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila mereka balik, mereka menyampaikan agama Islam tersebut kepada ahli Madinah secara bersembunyi, kan, sedikit demi sedikit mereka sampaikan, sehinggalah diutuskan Mus'ab ibn Umair pada tahun tersebut. Mereka memohon agar diutuskan salah seorang daripada muhajirin. Daripada ketika itulah Sayyidina Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Jadi dia antara pada tahun yang berikutnya dia datang untuk bai'ah Aqabah yang kedua. Maksudnya yang pertama tu dinamakan Al-Aqabatul Ula, perjanjian Aqabah yang pertama. Maksudnya ahli Madinah berjanji untuk membantu Rasulullah SAW dalam menyampaikan agamanya. Kemudian pada tahun berikutnya Sayyidina Mu'az bin Jabal datang menunaikan haji dan berlakulah bai'ah Aqabah yang kedua, dan dia sendiri salah seorang yang menghadiri perjanjian tersebut. Kemudian barulah Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Adapun daripada sudut sifat jasad, Mu'az ibn Jabal dia adalah seorang pemuda yang amat cantik rupa parasnya, dan amat pemurah, dan maksudnya akhlaknya amat baik. Dan diriwayatkan bahawa Yazid ibn As-Sukuti dia berkata, satu ketika aku masuk ke masjid di Hims. Ini kita cerita maksudnya yang sifat dia ni dinyatakan setelah dia tadi berumur dalam 30 lebih. Tiba-tiba aku melihat seorang pemuda yang di kelilingnya ada ramai manusia. Apabila pemuda tadi bercakap, seolah-olah keluar daripada mulutnya cahaya dan keluar daripada mulutnya mutiara. Maka aku bertanya, siapakah orang ini? Maka berkata, inilah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Mu'az bin Jabal tadi dia matanya kan amat cantik, kan seolah-olah sentiasa diletakkan dengan celak, dan giginya amat bersinar cantik, putih sekali. Dan rambutnya lah rambut yang kerinting, dan dua bulu keningnya kalau dinyatakan hampir bercantum. Jadi Sayyidina Mu'az dikurniakan dengan dua orang anak, Abdurrahman dan Abdillah, dan tiga orang anak dan seorang lelaki yang tidak dinyatakan namanya. Dan daripada sudut jihad Abdullah, Sayyidina Mu'az bin Jabal dia menghadiri ke semua peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Dan daripada sudut tugasan Sayyidina Mu'az bin Jabal di zaman Rasulullah SAW, semasa pembukaan kota Mekah, setelah dibuka kota Mekah, Nabi SAW dia mengutuskan Mu'az bin Jabal ke Mekah untuk mengajarkan agama Islam. Dan pada tahun yang ke-9, mengikut riwayat ini, Nabi juga setelah tu Nabi dia pulang dan Nabi mengutusnya ke Yaman. Dan di akhir hayat, maksudnya setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, dia tadi memohon daripada Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke Syam, maksudnya ke Damsyik, dan menetap di sana. Jadi sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal ni, dia adalah seorang pendakwah yang agung. Maksudnya dia pergi ke 3 negara, maksudnya pergi ke 3 tempat yang jauh, kan. Pertama ni lah Mekah, kan. Mekah tu sini jaraknya dalam 500 km, kan. Dia pergi ke Yaman, kan, jaraknya dalam 1000 km, dan dia juga pergi ke Syam, yang jaraknya juga 1000 km, untuk menjadi pendakwah menyampaikan agama Islam. Cuma sebagai kalau kita nak maklum Mu'az bin Jabal ni, dia sebagaimana yang di akhir sekali tak diberitahu, pertama sekali dia masuk Islam pada umurnya 18 tahun. Dan dia meninggal dunia pada umur 38. Jadi dia hanya hidup di dalam agama Islam tadi lebih kurang 20 tahun saja. Tetapi dalam 20 tahun tadilah dia belajar bersungguh-sungguh agama Islam tersebut, dan dia menghafal Quran. Dan dinyatakan bahawa di zaman Nabi Muhammad SAW ada 6 orang sahabat yang memberi fatwa di zaman Nabi SAW masih hidup lagi. 3 orang daripada Muhajirin dan 3 orang daripada Al-Ansar, dan salah seorang daripada Ansar tersebut ialah Mu'az bin Jabal. Jadi maknanya Mu'az bin Jabal ni dia amat terkenal dengan
kesungguhannya mempelajari agama Islam. Sehingga kan dia tadi boleh memberi fatwa di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan sedikit daripada sifat-sifat mulia yang diriwayatkan, salah satu ialah zuhudnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Masa Sayyidina Umar bin Khattab satu ketika mengutuskan, ni kisahnya lah, mengutuskan 400 dinar. Maka diletakkan dalam satu karung, maka dihantar kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian apabila sampai kepada Sayyidina Umar kata kepada petugasnya, kamu tengok apa yang Ubaidah ibn Jarrah buat dengan duit tersebut. Apabila sampai saja duit tadi, Ubaidah agih-agihkan sehingga habis duit tersebut. Kemudian diutuskan juga duit yang sama kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian kamu tengok, dia kata kepada petugas ni, kamu tengok apa yang akan dibuat oleh Muaz bin Jabal dengan duit tersebut. Jadi Muaz bin Jabal buat perkara yang sama juga. Dia panggil orang, hantar duit tu sedikit demi sedikit sehingga tinggal 2 dinar saja di dalam karung tersebut. Sehinggalah isterinya menjerit. Kan isteri dia menjerit, dia kata wa nahnu wallahi masakin fa'atina. Mana isteri dia kata, demi Allah kami ni orang miskin kan. Isteri dia mengadu kan. Dia kata maka fa'atina, maka berilah kepada kami. Maka baru Sayyidina Muaz tersedar, maka diserahkan 2 dinar tadi kepada isterinya. Apabila jadi petugas tadi balik memberitahu kepada Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar berkata, innahum ikhwatun ba'duhum min ba'd. Sesungguhnya mereka, maksudnya sahabat-sahabat Nabi tadi seperti Ubaidah bin Jarrah dan Muaz bin Jabal, mereka ialah saudara. Ba'duhum min ba'd, sebahagian mereka daripada sebahagian yang lain. Maksudnya begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan kerohanian mereka. Kan maksudnya kalau kita maklum jasad, kita tak boleh sama kan. Kalau orang ni ada yang tinggi, ada orang yang rendah, kan ada orang yang berkulit terang, ada yang berkulit gelap. Tetapi yang boleh disamakan ialah tingkatan nafsu tersebut. Kerana apabila Allah Ta'ala panggil ya ayatuhan nafsun mutmainnah, maka nafsu mutmainnah tadi dia mempunyai sifat yang sama. Dan sifat nafsu mutmainnah, dia mempunyai beberapa sifat yang khusus. Dari siapa yang masuk ke dalam tingkatan nafsu tersebut, maka tadi mereka mempunyai sifat yang sama. Maka sebab itulah Sayyidina Umar berkata, hum ikhwah, mereka sebenarnya bersaudara. Jadi orang yang sebenarnya bersaudara ialah orang yang sama daripada sudut sifatnya, kan? Bersaudara daripada sudut kerohanian tersebut. Dan dinyatakan juga bahawa Sayyidina Muaz bin Jabal, dia mempunyai daripada Yahya ibn Sa'id ni, sebahagian daripada waraknya Sayyidina Muaz, dia mempunyai beberapa orang isteri. Dan apabila dia tadi berada pada giliran salah seorang daripada isterinya, maka dia tak akan singgah pun rumah isteri dia yang seorang lagi, walaupun untuk meminum air. Dan begitu juga diriwayatkan, sekiranya dia berada pada giliran salah seorang isterinya, dia tak akan masuk pun pada rumah isteri dia yang lain, walaupun hanya semata-mata untuk berwuduk. Dan pada ketika wafat kedua-dua isterinya, nanti di penghujung ni lah, wafat kedua-dua isterinya serentak, maka Sayyidina Muaz bin Jabal, maksudnya dia tak kata, aku sayang si Fulan lah, kita tanam si Fulan dulu. Nah ini sayang ataupun ini ditanam yang kedua. Jadi nak mengelakkan daripada kezaliman dalam menurunkan jenazah tersebut, maka dia membuat undian. Dan buat undian antara 2 orang isteri. Siapa yang keluar undiannya, maka dialah yang ditanam terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian dinyatakan tentang ibadat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu daripada Saur ibn Yazid, sesungguhnya Sayyidina Muaz kan apabila dia bangun pada waktu malam, dia akan berkata, Allahumma qad namatil uyun wa kharatin nujum wa anta hayyu qayyum. Wahai Allah Subhanahu wa taala, mata-mata semua telah tidur, bintang-bintang sudah menjadi jauh tenggelam. Kaulah Allah Subhanahu wa taala yang hidup, yang mentadbir langit dan bumi. Allahumma talabi lil jannati bati wa harabi minan nari dhaif. Dia kata, wahai Allah Ta'ala, perjalananku kepada syurga ni amat perlahan, dan aku menjauhkan diri daripada neraka amatlah lemahnya. Maka aku mohon daripadamu, wahai Allah, jadikanlah kepadaku petunjuk yang boleh menyelamatkan daku pada hari kiamat. Sesungguhnya kau tidak memungkiri janjinya. Jadi ini doa daripada sahabat, maksudnya salah seorang sahabat yang Nabi ucapkan kepada ya Muaz, inni uhibbuka.
Maksud Nabi kata kepada Sayyidina Muaz, wahai Sayyidina Muaz, aku amat sayang kepada kamu. Jangan kamu tinggalkan setiap kali lepas sembahyang, subhanallah 33 kali, kan? Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Walaupun Nabi dah kata, Nabi amat sayang kepada Muaz bin Jabal tersebut, tapi Sayyidina Muaz tetap berkata, wahai Allah Ta'ala, perjalananku ke syurga amat lambat. Maksudnya, ibadatnya perlahan, kan? Ibadatnya sedikit. Tetapi, menjauhkan diri daripada neraka tadi amat lemah, kan? Maksudnya dosa-dosa masih lagi kita lakukan, kan? Dosa-dosa masih lagi dibuat. Dan itulah yang kita lihat pengakuan, kan? Sahabat-sahabat baginda, mereka sentiasa mencela diri mereka sendiri, kan? Tak pernah pun kita dengar mereka tadi memuji diri mereka atau menganggap diri mereka tadi amat agung, amat mulia, ahli syurga. Semua mereka hanya bergantung kepada janji Allah, kan? Allah yang berjanji dengan sebab keberkatan Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad akan menyelamatkan mereka. Maka mereka bergantung kepada rahmat Allah, tidak bergantung kepada amalan mereka. Kemudian kita bincangkan daripada sudut keilmuan, ketinggian ilmu Muaz bin Jabal. Dan itu kita maklum, kan? Kerana dia tadi adalah salah seorang yang memberi fatwa di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam satu hadis, maksudnya Nabi SAW bersabda, manusia yang paling merahmati umatku ialah Sayyidina Abu Bakar. Ini Nabi sebut ni, sifat-sifat setiap seorang sahabat. Dan sahabatku yang paling kuat, yang paling disiplin, paling tegas dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ialah Sayyidina Umar. Dan sahabatku yang paling tinggi sifat malunya ialah Sayyidina Uthman. Dan sahabatku yang paling sempurna dalam menjatuhkan hukuman, maksudnya qadi yang paling hebat sekali ialah Sayyidina Ali. Dan mereka yang paling mengetahui halal dan haram, di sini Nabi mengatakan Muaz bin Jabal. Maksudnya kita tengok semua yang Nabi sebut tadi tu, Abu Bakar, kan, Omar, Osman, Ali ni memang kita maklum, mereka memang daripada Mekah dan sebahagian mereka memang daripada kecil bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka sememangnya mereka tadi amat tinggi ilmunya. Tapi kita bayangkan Sayyidina Muaz bin Jabal ni dia hanya masuk Islam pada ketika umur Nabi tadi 52. Kemudian Nabi meninggal dalam 53 tahun, 63 tahun. Jadi dia sempat hidup dengan Nabi SAW dalam 11 tahun. Tetapi dialah manusia yang paling mengetahui halal dan haram, dan Nabi memujinya. Dan Nabi berkata yang paling tinggi ilmunya dalam faraid ialah Zaid bin Sabit. Dan yang paling sempurna pembacaan Al-Quran ialah Ubay bin Ka'ab. Dan Nabi berkata bagi setiap umat ada pemegang amanahnya. Maka orang yang paling amanah dari kalangan umatku ialah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu pujian Nabi Muhammad SAW kepada Muaz bin Jabal, kan, daripada sudut ketinggian ilmunya. Dan satu ketika Ibnu Mas'ud dia berkata, inna Muaz bin Jabal kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Jadi sifat ummatan qanitan lillahi hanifan, umat ni dinyatakan dalam Quran disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi maka orang tanya, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim yang dihukumkan sebagai ummatun, satu umat, qanitan beribadat lillahi ta'ala, hanifan berada di atas jalan yang lurus. Jadi Ibnu Mas'ud berkata, kamu tahu tak apa makna umat tadi tu? Kan, kamu tahu apa makna qanit tadi tu? Jadi Ibnu Mas'ud ajar, kan, dia kata umat bermaksud yang Allah Ta'ala puji ummatan tadi tu. Umat bermaksud allazi yu'allimul khair, bermaksud orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Wal qanit, dan qanit bermaksud al-muti'u lillahi azza wa jalla wa lirrasul, ialah orang yang mentaati Allah dan Rasul. Jadi nak merujuk kepada ummatan ialah fardu kifayah. Yang salah satu fardu kifayah yang agung ialah yu'allimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, hubungan dengan manusia. Ataupun al-qanit dia merujuk kepada hubungan dengan Allah dan Rasul, yang diistilahkan sebagai hablun minallah, yang merupakan fardu ain. Jadi Ibnu Mas'ud memuji Muaz bin Jabal bahawa dia ialah manusia yang mempunyai sifat
sebagaimana sifat yang Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, iaitu orang yang menyempurnakan fardu ain hubungan dengan Allah, dan orang yang membuat fardu kifayah yang paling agung, iaitu yu'allimu al-khair. Jadi dia kata kana Mu'az bin Jabal yu'allimun nas al-khair. Dari adalah Mu'az bin Jabal, dia adalah antara manusia yang mengajarkan kepada manusia. Maknanya sahabat tadi ramai, tetapi tidak ramai sahabat yang mengajar. Kan ada sahabat yang fokusnya kepada ekonomi, kan ada sahabat yang fokusannya pada perang dan seumpamanya. Tapi salah seorang yang betul-betul mengajar ialah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, wa kana muti'an lillahi azza wa jalla wa rasulihi, dan dia adalah orang yang amat mentaati Allah dan Rasulnya. Dan daripada Syahab ibn Hawshab radhiyallahu anhu berkata, kana ashabu Muhammadin idza tahaddatsu wa fihi Mu'adz nazaru ilaihi haibatan lah. Maksudnya di akhir hayat tadi tu, maksudnya sahabat-sahabat, salah seorang tabi'in dia berkata, sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi sendiri, apabila mereka tadi bercakap kan, ataupun mereka sedang membincang sesuatu perkara, dan ada dari kalangan mereka tadi Mu'az bin Jabal, nazaru ilaihi haibatan lahu. Mereka akan memandang kepada Mu'az bin Jabal kerana rasa kegerunan dan mengagungkan Mu'az bin Jabal. Maksudnya apa saja mereka bincang, mereka akan pandang ke Mu'az. Kalau sedang Mu'az tadi diam ataupun angguk, maknanya mereka tahulah benda yang mereka cakap tadi betul. Atau sekiranya mereka sedang bincangkan sesuatu hukum, sekiranya tengok Mu'az bin Jabal tadi tengok, angguk, maka dia tahulah perkara tadi betul. Maka sekiranya Mu'az bin Jabal tadi dia mengesahkan kan apa saja yang dibincangkan, sekiranya salah nanti dia akan betulkan. Jadi di kesempatan ini kita bincang beberapa nasihat ataupun ungkapan nasihat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal itu sendiri. Jadi kita dapat lihat, sekiranya kita membaca sirah ataupun sejarah hidup, riwayat hidup sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, maka kita boleh lihat riwayat hidup sahabat-sahabat ni daripada dua sudut. Pertama ni ialah fardu kifayah yang mereka buat. Maksudnya berhijrah kan, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan solat jemaah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pergi berperang. Kan, maksudnya yang paling masyhur sekali dibincangkan ialah sahabat-sahabat tadi berperang, kan, perang Badar, perang Uhud dan seumpamanya. Tapi apabila kita, ada satu sudut lagi yang kita boleh lihat ialah sudut fardu ain yang diusahakan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Maksudnya apakah fardu ain yang mereka tadi amat fokus dan mereka tadi amat menumpukan perhatian kepada fardu ain tersebut. Jadi kita dah bincang dua orang sahabat sebelum ni, Sayyidina Ali, kan, Abdullah ibn Mas'ud dan Mu'az bin Jabal. Jadi sekarang ni ketiga-tiga sahabat ni, apabila kita pandang daripada perkataan-perkataan mereka, nasihat-nasihat mereka daripada sudut fardu ain, maka kita akan dapat melihat mereka tadi menumpukan kepada satu perkara yang amat penting, iaitu zikrullah azza wa jalla, berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai contohnya kita rujuk kepada kisah yang berlaku antara Sayyidina Ali ya. Maknanya Sayyidina Ali ni sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Bazzar daripada Sayyidina Ali, dia bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan yang paling dekat dan yang paling mudah, yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi jawab, Sayyidina Ali tanya, aqrabut turuq, jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah. Nabi kata, alaika bimudawamati zikrillah, hendaklah kamu tadi kekal berzikir mengingati Allah sirran wa jahran, secara pada ketika dengan secara zikir yang senyap dan zikir yang terang. Maka Sayyidina Ali berkata, semua manusia berzikir wahai Rasulullah, cuba khususkan kepadaku satu ibadat. Maka Nabi tetap berkata, perkara yang paling afdal yang daku ungkapkan dan semua nabi-nabi sebelumku ialah la ilaha illallah. Dan jikalau langit dan bumi diletak di piring neraca dan la ilaha illallah diletak di sebelahnya, nescaya akan lebih berat. Dan Nabi juga berkata, tidak akan berlaku kiamat di atas muka bumi masih lagi ada manusia yang membaca la ilaha illallah. Jadi Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali untuk berzikir juga. Jadi setelah Nabi ajarkan kepada berzikir, Sayyidina Ali tanya, fa kaifa azkuru, bagaimanakah aku nak berzikir wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi berkata, wammit ainaika, pejamkan kedua mata kamu, wasma' minni la ilaha illallah 3 marrat, kamu pejamkan mata
Maksudnya Sayyidina Ali tadi murid ni. Dia duduk kan, menghadap Rasulullah, duduk tayar awal. Maka dia pejam matanya. Maka Nabi membaca, La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian, summa qulha salasan. Kemudian Nabi kata kepada saya, kamu sebut pula La ilaha illallah tu 3 kali. Wa ana asma'u. Dan aku pula yang mendengar. Jadi perkara tersebut dibuat. Kan, dibuat fa'ala zalika bi rafi'is saut. Kemudian perkara tadi dibuat dengan mengangkatkan suara. Maksud kita maklum tadi, maksudnya lafaz la ilaha illallah tadi itu disah sebagai talqin. Mentalqinkan lafaz la ilaha illallah. Talqin itu bahasa Arab, bahasa Melayu ni maknanya pengajaran. Pengajaran untuk membaca dan mengizinkan membaca la ilaha illallah. Dan lafaz la ilaha illallah tadi diulang kan 3 kali sebagaimana ulama nyatakan kerana mengisyaratkan kepada 3 ilmu yang akan disampaikan daripada lafaz la ilaha illallah tadi, iaitu ilmu syariat, tarekat dan hakikat yang kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW mentalkinkan la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali mentalkinkan kepada Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Dan Imam Suyuti berkata, pendapat yang paling muktamad bahawa sesungguhnya Sayyidina Hasan al-Basri dia bertemu dengan Sayyidina Ali dalam mengambil talqin zikir tersebut. Kemudian Sayyidina Hasan al-Basri mentalqinkan zikir tadi kepada Habib al-Ajami. Kemudian Habib al-Ajami mentalqinkan kepada Daud al-Ta'i. Daud al-Ta'i mentalqinkan kepada Ma'ruf al-Karhi. Dan Ma'ruf al-Karhi mentalqinkan kepada Sari al-Saqati. Kemudian daripada Syekh Saqat tadi ditalkinkan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi Sayyidut Ta'ifatain, dan daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi lah tersebarnya semua aliran-aliran berzikir di dalam agama Islam. Okay, jadi sekarang ni kita dapat lihat satu sudut ni. Maksudnya Sayyidina Ali kan radhiyallahu anhu, walaupun kita dah bincang sebelum ni kan ketinggian ilmunya, jihadnya, kehebatannya, tetapi satu sudut fardu ain mereka yang tak mereka abaikan ialah berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita rujuk kepada Ibnu Mas'ud pula yang kita dah bincangkan sebelum ni. Salah satu ungkapan Ibnu Mas'ud daripada Yahya Ibnu Katsir ialah Ibnu Mas'ud berkata, majalisuz zikri muhayyatun lil ilm wa tuhdithu lil qulubi khushu'an. Ini ungkapan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud yang khusus kepada ibadat berzikir yang semestinya mereka sendiri lakukan. Kan sekiranya Nabi dah mentalkinkan kepada Sayyidina Ali, begitu Nabi mentalkinkan kepada semua sahabat-sahabatnya. Dan Ibnu Mas'ud berkata, maksudnya ayat Ibnu Mas'ud ni dia ada unik sikit. Dia kata majlis-majlis zikir menghidupkan ilmu ataupun tempat yang menjadi hidupnya ilmu tersebut dan mewujudkan khusyuk di dalam hati manusia. Maksud sekarang ni kita dapat tengok ilmu dia perlu kepada satu benda yang lain untuk menghidupkan ilmu tersebut. Maksudnya ilmu itu sendiri satu benda yang berfaedah, kan, ilmu fiqh, kan, ilmu tauhid, kan, ilmu apa sekalipun. Tetapi tetap Ibnu Mas'ud berkata majlis-majlis zikir tadilah yang akan menghidupkan ilmu tersebut. Maknanya sekiranya tak ada majlis zikir, ilmu tadi dipanggil ilmu yang tidak memberi manfaat. Sebab Nabi SAW dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku minta lindung daripada ilmu yang tak ada manfaat. Maksudnya ilmu yang mati, ilmu yang tak dapat memberi petunjuk kepada Tuhannya, ilmu yang tak dapat membangkitkan semangat Tuhannya beribadat, ilmu yang tak mencegah Tuhannya daripada maksiat, maka ilmu tersebut diistilahkan ilmu yang mati yang tidak memberi manfaat. Jadi soalannya macam manakah ilmu yang ada pada kita, kan, apa yang dah kita belajar, apa kuliah yang kita dah pergi, semua yang kita dah belajar daripada kecil sampai sekarang, bilakah ilmu tadi hidup dan kita mendapat manfaat? Ibnu Mas'ud berkata, hanya apabila seseorang tadi menghadiri majalisuz zikri, majlis-majlis zikir. Dan Ibnu Mas'ud juga berkata, tuhdithu lil qulubi khusyu'an. Majlis zikir tadi lah yang akan mewujudkan sifat khusyuk di dalam hati manusia. Maksudnya sekarang ni semua orang nak khusyuk di dalam semayang. Maksudnya kita ada masalah. Setiap kali kita semayang, kita rasa pemikiran kita lari. Jadi maka tak ada cara untuk mendapatkan khusyuk tersebut melainkan dengan menghadiri majlis-majlis zikir. Itu daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan sekarang ni Mu'az bin Jabal dia tetap juga bercakap perkara yang sama. Maksudnya Sayyidina Mu'az bin Jabal dia berkata, ma amila adamiyun min amalin anjalahu min azabillahi ta'ala min zikrillahi ta'ala. Maksud Sayyidina Mu'az berkata, tiada satu amalan yang dibuat oleh anak Adam yang menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat menyelamatkannya daripada azab Allah taala, min zikrillahi, melebihi zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendengar tadi tanya, maksudnya hadis ni diriwayatkan oleh Imam Baihaqi kan dalam kitab Syu'ab. Kemudian orang bertanya, wahai Sayyidina Mu'az, kalau orang tadi pergi berperang, takkan orang yang berzikir itu lebih baik daripada orang pergi berperang?
dia tetap kata, walaupun jika dibandingkan dengan orang berjihad sekalipun, walau daraba bisayfi hatta yanqati', walaupun orang tadi pergi berjihad, pergi berperang sampai pedang dia pecah berkecai sekalipun, tetap orang berzikir lebih afdal daripada semata-mata perbuatan berperang tadi. Akhir sekali Sayyidina Mu'adz berkata, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wala zikrullahi akbar, sesungguhnya zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala, akbaru ialah ibadat yang paling besar. Jadi sekarang ni kita dah tengok tiga-tiga orang sahabat ni, mereka bercakap benda yang sama, iaitu satu ibadat yang agung yang mereka sendiri amat mempraktikkannya, iaitu berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu faedah apabila kita mempelajari sejarah hidup sahabat-sahabat ni, supaya kita mengetahui apakah amalan mereka yang menyebabkan mereka amat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan mereka tadi dikurniakan dengan ilmu kan yang amat tinggi, ialah kesungguhan mereka tadi berzikir mengingati Allah. Dan satu ketika tengok macam mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal ni, dia nak didik orang-orang di sekelilingnya berzikir. Cara ni ialah Sayyidina Mu'adz apabila diriwayatkan oleh Al-Aswad Ibn Hilal, dia kata apabila Sayyidina Mu'adz dia jalan dengan sahabat-sahabat dia kata duduk kejap, dia kata ijlisu bina nu'min sa'ah, dia kata kita duduk sekejap untuk kita tadi menambahkan keimanan kita sejenak. Dan apa makna duduk sekejap tadi? Disyarahkan, dia kata ai nazkurullah ta'ala, kita duduk sekejap kita berzikir. Maksudnya kalau kita tengah berjalan, tadi macam mana kita nak cas kita punya bateri keimanan tadi, duduk sekejap berzikir la ilaha illallah subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dengan duduk di dalam majlis zikir tersebut, keimanan seseorang tadi akan bertambah. Dari itu macam mana sahabat Mu'adz bin Jabal mempraktikkan majlis zikir tersebut. Dia kata, ijlis bina. Dia kata, duduk dengan aku. Dia kata, duduk. Dia kata dengan kita, nu'minu sa'atan. Untuk nu'min sa'ah. Untuk kita tadi beriman sejenak. Jadi kita dah maklum semua mereka tadi adalah orang beriman. Kan, sahabat tu sendiri. Dan anak muridnya dinamakan tabi'in. Tapi macam mana sekalipun mereka tetap duduk dalam majlis zikir untuk menambahkan keimanan mereka. Jadi kita yang jauh 1400 tahun ni, dan mengapakah kita hari ini kurang ataupun tidak mengamalkan zikrullah yang diwarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai penutupnya, Sayyidina Mu'adz tadi dia meninggal dunia kan pada umurnya 38 tahun. Dan kita maklum kan Sayyidina Mu'adz tadi dia sendiri berdoa kan, dia mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar dia tadi meninggal dunia pada tahun tersebut. Maksudnya pada tahun 18 Hijrah, pada ketika ditimpa kan penyakit taun di Damsyik tadi kan, di Syam, maka dia berdoa, wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya penyakit taun tersebut ialah satu rahmat daripada Allah kan, untuk Allah Subhanahu wa taala mengambil umat-umatnya sebagai mati syahid. Maka dengan sebab itu tadi dia mohon agar mengurniakan ahli keluarganya pahala syahid yang paling besar daripada penyakit taun tersebut. Maka dengan sebab itulah dua orang anaknya meninggal dunia dengan taun yang sama. Kedua-dua isterinya meninggal dunia dengan taun yang sama. Dan dia tu sendiri, dia taun tadi kena kan pada tangannya. Apabila kena saja pada tangannya, dia kata, wahai Allah Subhanahu wa taala, berkatilah penyakit tersebut. Dia letakkan dekat pipinya, maka penyakit tadi berkembang, maka dia pun meninggal dunia radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi dia meninggal dunia pada tahun yang 18 Hijrah, pada ketika dia tadi berumur 38 tahun. Jadi itulah sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in kan, salah seorang sahabat yang agung kan, yang umurnya amat pendek kan, 38 tahun kan, tapi dia tadi jasanya kepada umat Islam. Maksudnya dia tadilah yang mengajarkan orang yang memeluk agama Islam di Mekah kan, mengajarkan umat Islam di Yaman dan mengajarkan umat Islam yang berada di Syam. Jadi sekarang ni kita tahulah apabila Nabi kata, wahai Allah Subhanahu wa taala, berkatilah bumi Yaman dan bumi Syam. Jadi kita maklum keberkatan tadi ialah pada manusia kan. Jadi salah seorang manusia yang menyebabkan bumi Yaman dan menyebabkan bumi Syam diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kerana Sayyidina Mu'adz bin Jabal kan, anak murid Nabi yang paling agung, yang pergi ke tempat-tempat tersebut, yang membawa keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keberkatan tadi kekal sehingga hari ini. Yang maksudnya kita tahu kan, maksudnya ramai ulama daripada Syam kan, ramai ulama daripada Yaman, sehinggalah kepada hari ini yang menyebarkan agama Islam. Jadi setakat itu sajalah perbincangan kita tentang riwayat hidup kan salah seorang sahabat yang agung, itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala
memberikan pengajaran kepada kita dan memberikan rahmat kepada kita apabila kita tadi mendengarkan sejarah hidup mereka dan membangkitkan semangat kita untuk beramal. Beramal seperti mana amalan yang mereka lakukan, walaupun satu saja yang kita buat. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan memberikan kerahmatan terutamanya di bulan Ramadan ni. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma latuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.